Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar? Kita bersiaran semula pada malam ini FB Live pada hari Selasa 21 hari bulan April tahun 2020 bersamaan dengan 27 Syaban 1441 Hijrah. Semalam merupakan introduction untuk FB Live saya. Pada malam ini saya akan bercerita tentang penyakit alahan hidung. Alahan hidung ataupun allergic rhinitis. Sebelum kita mulakan, saya akan bahagikan rhinitis ini kepada dua, iaitu rhinitis disebabkan oleh alahan, iaitu allergic rhinitis, ataupun rhinitis yang bukan disebabkan oleh alahan. Yang bukan disebabkan oleh alahan ialah disebabkan oleh jangkitan kuman, infection, sama ada virus, bakteria, ataupun disebabkan oleh terdedah pada bahan kimia seperti asap, seperti deterjen, Clorox, perfume dan sebagainya. Satu lagi di dalam bahagian bukan alahan juga ialah kita panggil vasomotor rhinitis, yang mana tiada penyebab kepada berlakunya rhinitis atau sesama tu, dia jadi dengan sendirinya. Biasanya disebabkan oleh saraf yang terangsang, saraf pada hidung terangsang dengan sendirinya dan menyebabkan pesakit akan menjadi sesama dengan tidak semena-mena. Dia biasanya berlaku pada usia yang meningkatlah. Dan sekarang saya akan berceritakan dengan detail penyakit alahan hidung. Alahan ini merupakan satu penyakit ataupun inflamasi ataupun radang yang disebabkan oleh seseorang itu terdedah pada allergen. Allergen ni ialah bahan yang menyebabkan seseorang itu alah. Allergen ni dia masuk ke dalam hidung, terkena lapisan dalam hidung dan menyebabkan tindak balas tisu-tisu dalam hidung. Badan kita menganggap sesuatu benda itu, yang benda itu tidak bahaya, tetapi badan kita menganggap ianya satu bahaya, dan sel-sel dalam hidung cuba untuk membuang allergen tersebut, yang mana terbentuknya antibodi. Antibodi yang terlibat ialah IgE. Kita tahu IgE ada macam-macam jenis, yang kebiasaannya yang common ialah IgG dengan IgM, yang lain tu IgA. Dan untuk masalah alahan, antibodi yang terlibat ialah IgE. Kalau kita tengok mekanisme berlaku, ini adalah allergen, dia pergi ke lapisan dalam hidung, yang mana dia akan stimulate sel, iaitu mast cell. Mast cell ni dia akan mengeluarkan histamin. Histamin ni yang akan bila dirembeskan, dia menyebabkan berlaku bersin, gatal-gatal dan hidung tersumbat. Dia juga akan menyebabkan saluran darah akan dilate, akan terbuka, dan tisu akan menjadi bengkak. Kita tengok kepada gejala. Gejala alahan hidung ada 4 gejala utama. Yang pertama ialah kegatalan. Kegatalan biasanya pada hidung, tenyah hidung gatal, mata tekak, telinga gatal. Dan bila gatal, biasanya pesakit akan bersin. Bersin kekerapnya ialah waktu pagi. Bersin seterusnya akan menjadi sesema. Sesema yang berpanjangan lah. Dan lama-kelamaan hidung tersumbat.
pesakit apa tu alahan ini biasanya berkaitan dengan masalah genetik. Maknanya kalau ibu bapa mengalami alahan ini, maka anak-anak boleh mendapat penyakit ini. Alahan akan terjadi bergantung pada tempat mana yang badan akan bertindak balas. Jika alahan berlaku di hidung, kita panggil allergic rhinitis ataupun alahan hidung. Jika di kulit, dipanggil eczema. Dan jika di paru-paru, kita panggil asma. Okey, kita tengok satu gambar rajah. Kerap ialah allergic rhinitis, alahan hidung, eczema dan juga asma. Dalam allergic rhinitis ni adalah lebih kurang 30% akan mendapat asma, dan juga dalam asma lebih kurang 60% akan mendapat allergic rhinitis. Kebanyakan pesakit sama ada mendapat allergic rhinitis sahaja, ataupun mendapat asma sahaja, ataupun mendapat eczema sahaja. Ada juga pesakit yang mengalami kedua-duanya, allergik pun ada, eczema pun ada, ataupun allergik dan juga asma, ataupun ada juga ketiga-tiga sekali, allergik, rhinitis, eczema dan juga asma. Seterusnya saya akan menceritakan tentang allergen. Allergen ataupun benda yang menyebabkan alah. Yang common ialah aeroallergen ataupun allergen yang berada di udara. Yang paling kerap di dalam rumah kita lah, iaitu hama rumah, house dust mite. Yang kalau di luar mungkin habuk-habuk ataupun debu bunga lah. Kita bagi contoh, ini adalah hama rumah. Sebenarnya kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Ini adalah dengan elektron mikroskop. Ini adalah spesies-spesies yang berlainan yang terdapat di Malaysia. Adalah nama dia Blomia tropicalis, Dermatophagoides dan sebagainya. Hama rumah ini biasanya terdapat pada kapet, pada langsir, pada mainan yang berbulu, cadar dan sebagainya. Selain daripada itu, kalau sesiapa yang suka membela kucing ataupun anjing bagi non-Muslim, juga boleh menyebabkan alergi kerana hama, lapisan-lapisan kulit haiwan tu menjadi makanan kepada hama rumah tersebut. Selain daripada itu, fungus ataupun kulat juga boleh menyebabkan alergi. Komponen seterusnya ialah makanan, food allergy. Makanan yang paling kerap ialah makanan laut seperti